Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat sama-sama berkumpul dan berjumpa sekali lagi. Setelah sekian lama lah kita tidak berjumpa lah. Dan saya ingat last kuliah hari tu bulan berapa? Bulan 10 kot. Betul tak Syekh? Bulan 10 kan? Yang PKP itu anda sempat datang sekali kan? Bulan 10 kan? Betul tak? Betul tak Syekh? Syekh Alik tak apa. Last hari tu kat mana? Anda memang tak ingat. Kau dah ajak? Tak habis lagi? Bukan dah habis ke? Ha? Tak habis lagi? Rasa macam dah habis. Habis ke dah habis? Ha? Kat mana? Kau dah ajak kat mana? Ha? Ha, kat mana tu? Ha? Istinja. Kau tahu hajat memang istinja pun. Yang mana satu? Asal ada anak rasa sejuk ni. Yang belakang ada aircon Ada? Belakang ada aircon? Tolong tutup boleh tak Syekh? Anak sekalah rasa sejuk. Rasa macam dah sejuk lah. Boleh tutup tak? Boleh? Ke pandai you all panas? Tutup lah. Anak tak boleh. Memang anak kuliah mana-mana pun memang nak tutup. Belakang lah belakang. Nanti semayang buka balik. Okey, qada hajat ya. Kat mana Mana pun tak ana memang tak tanda punya. Ana tak dekat. Iyalah kat mana? Okey, makruh ana rasa dah. Sunnah masuk kaki kanan, kaki kiri, doa ana rasa dah, ana rasalah. Sebab ana ada banyak tempat baca ajar tapi tak ni. Boleh beristinja dengan batu atau apa sahaja yang boleh menghilangkan najis. Tang situ. Nak rasa dah tapi tak apalah. Okey, boleh beristinja dengan batu atau apa sahaja yang boleh menghilangkan najis ya. Ni di sisi majoriti. Walaupun yang sabit yang sabit ni makna yang warid, yang ada riwayat Nabi SAW dan para sahabatnya hanya beristinja dengan air atau batu saja. Habis tu selain daripada air dan batu boleh ke? Boleh di sisi majoriti, kerana dimaksudkan dengan istinja itu ialah menghilangkan najis dan membersihkannya. Maka apa-apa sahaja yang membersihkan najis dan menghilangkannya yaqumu maqamal ma wal hijarah, kata mereka. Maka dia mengambil tempat batu dan air walaupun tidak ada riwayat. Maka para fuqaha, itulah ulama-ulama fiqh telah menyatakan beberapa syarat perkara-perkara yang boleh menghilang dan membersihkan najis selain daripada air. Antaranya ialah dia mesti bersih. Of course lah najis tidak boleh dibersihkan dengan najis. Mesti bersih. Kenapa? Air, of course lah air bersih yang telah kita bincangkan, di mana tidak boleh beristinja melainkan dengan air mutlak. Maka kalau selain air dia mesti bersih juga, walaupun tidaklah macam air. Air ni nak guna air mutlak. Kalau barang lain tak perlulah mutlak tak mutlak, tidak ada hal-hal seumpama itu, tapi mesti bersih macam air. Yang kedua dia mestilah khashin. Khashin ni makna khashin muqli' lin najasa, khashin qali' lin najasa. Mana dia mesti kasar, yang mana dia boleh menghilangkan najis. Dan tidak digalakkan benda itu jika dia licin. Hatta batu sekalipun kalau terlalu licin sehingga dia tidak membersihkan najis, maka tidak digalakkan. Bukan tidak boleh, tapi digalakkan supaya dia ni boleh. Asalnya dia qali' lin najasa, dia boleh membersihkan najis. Sebaik-baiknya dia mesti kasar. Lagi dia juga tidak basah. Basah tak boleh lah, kena kering. Sebaik-baiknya kering. Tapi kalau basah, tapi jika dia boleh membersihkan, tidak mengapa. Tapi sebaik-baiknya kering. Dia mesti yabis. Yabis ni makna kering lah. Lagi itulah antara. Lagi yang keempat, tadi pertama dia mesti bersih. Kemudian dia mesti qani' lin najasah,
khashin, dia mesti kasar, atau dia boleh membersihkan najis. Yang ketiga, dia mesti yabis, dia mesti kering, tak boleh basah. Kerana kalau benda tu basah, dia agak sukar untuk membersihkannya. Dia akan meleretlah najis tu, betul tak, kalau dia basah. Dan keempat, dia mesti ghair muhtaram, dia mestilah perkara yang tidak dia mesti benda-benda yang tidaklah ia perkara yang dihormati. Seperti kalau kita kata nak istinja dengan benda-benda dihormati, tak boleh. Macam kertas-kertas yang kita telah tidak guna, tapi ada tulisan-tulisan ilmu, tak boleh. Ulama kata al-kutub al-ilmiyah, umpama buku-buku yang telah tidak digunakan, nak istinja tak boleh. Asalnya boleh, tapi sebab dia ni muhtaram, dia dihormati. Begitu juga dengan ta'am, makanan, tak boleh. Makanan tak boleh digunakan untuk istinja, walaupun dia kering, walaupun dia bersih, maka dia tidak boleh diistinjakan sama sekali. Termasuklah juga tulang temulang, tak boleh digunakan untuk istinja, tulang temulang, kerana dia dihormati dan dia juga makanan. Makanan siapa? Makanan jin. Sehingga kan Nabi SAW dalam Sahih Muslim, daripada Salman Al-Farisi, tak kala dia ditanya oleh orang Yahudi tentang Rasulullah SAW beristinja, dia kata, Nabi berkata, la tastanju bihima. Bukan hadis Salman, hadis Ibnu Mas'ud dalam Sahih Muslim juga, tapi hadis Ibnu Mas'ud di mana Nabi SAW melarangnya untuk beristinja dengan tulang, dan Nabi berkata, la tastanju bihima fa innahu ta'amu, la tastanju bihima fa innahuma zadu ikhwanikum minal jin. Jangan kamu beristinja dengan kedua-duanya, kerana kedua-duanya adalah makanan para jin. Kedua-duanya itu apa? Pertama al-azam, tulang. Yang kedua ialah dipanggil al-ba'rah, itulah najis unta. Dia adalah makanan para jin. Jadi tak boleh beristinja. Di samping benda tu dia najis. Najis unta tu najis, tapi dia juga adalah makanan jin, termasuk tulang. Jadi tak boleh. Dia termasuk perkara yang dihormati. Tapi bukan bermaksud tulang tak boleh dibuang ke dalam tong sampah. Kita makan sup tulang, tulang ni tak boleh buang lah, kena tanam lah. Bukan begitu. Maksudnya tak boleh guna istinja saja, tapi boleh dibuang dalam tong sampah seumpama buangan-buangan yang lain. Boleh. Nampak? Sekurang-kurangnya beristinja, saya sebut tadi ya. Kenapa saya kata di sisi majoriti? Kerana segelintir ulama tidak membenarkan beristinja melainkan dengan air dan batu saja. Kerana dia kata tak ada riwayat Nabi dan para sahabat beristinja selain dengan kedua-duanya, maka dia tidak membenarkan. Umpamanya standard dalam mazhab Az-Zahiri. Mazhab Az-Zahiri juga mazhab fiqh yang penting, dan dia termasuk dalam fiqh ahli sunnah wal jamaah. Kita ada Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi, satu lagi sebenarnya Az-Zahiri. Kalau nak diikutkan dalam mazhab ahli sunnah, yang masyhur lah ada 5 mazhab. Cuma Az-Zahiri ni dia taklah semasyhur 4 mazhab yang berkenaan. Tapi bila kita belajar fiqh secara mendalam dalam buku-buku yang besar, Az-Zahiri ada satu mazhab yang dibahaskan bersama-sama dengan mazhab-mazhab yang lain. Hatta kalau kita belajar dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' banyak menukilkan pendapat daripada Az-Zahiri, kerana dia juga adalah sebahagian daripada ulama kita. Baik. Dan hari ni di peringkat tinggi tuan-tuan, mazhab Az-Zahiri ni dia jadi orang kata apa, rujukan penting dalam hak ehwal perbandingan. Bila kita nak banding fiqh mazhab ni, biasanya takkan ketinggalan fiqh mazhab Az-Zahiri yang dipelopori oleh Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi. Beliau lah yang bertanggungjawab menyebarkan pendapat-pendapat dalam mazhab ini, dan dia seorang ulama yang amat hebat sekali. Walaupun pada asasnya dia diasaskan oleh Al-Imam Dawud Az-Zahiri, tapi Al-Imam Ibnu Hazm, sehingga ulama-ulama kita amat memuji beliau. Dia buku fiqh amat bagus. Cuma buku fiqh dia tu kebiasaannya untuk orang-orang belajar di peringkat tinggi lah, di peringkat master, peringkat PhD. Bukan tak boleh belajar di peringkat awam ni, tapi dia satu buku yang amat rinci lah, amat rinci, terperinci sangat, sehingga tidak sesuai untuk orang awam. Boleh untuk memetik atau menukilkan, hatta saya sendiri pun ada juga saya sebut nama beliau dan pendapatnya, tapi pendapat-pendapat yang sedia ada sudah memadai. Untuk perbandingan bolehlah sikit sebanyak. Baik.
sekurang-kurangnya baik. Dia kata tak boleh selain pada air dan batu. Sebab tu dia dinamakan Az-Zahiri. Az-Zahiri ni makna betul-betul tingkat kepada nas, sehingga dia tidak menggunakan qiyas sama sekali. Qiyas tak main. Dah ada riwayat Nabi batu dengan air lah dia kata. Lain pada tu tak boleh lah. Kerana pada zaman Nabi ada juga benda-benda yang lain. Kayu umpama ada tapi tidak sahih. Ada riwayat umpama dalam Sunan Ibnu Majah, para sahabat Nabi beristinja dengan dengan khasyab, dengan kayu, tapi tidak ada yang sahih. Yang sahih batu air. Jadi kata tidak boleh. Dan dia tidak menggunakan qiyas sama sekali. Adapun majoriti, walaupun nas itu tidak sahih, kalau tak ada nas sekalipun dikiaskan di atas air dan batu, kerana maksud kepada istinja ialah membersihkan. As long as dia membersihkan, maka boleh kita beristinja dengan yang sedemikian rupa. Tisu boleh, kan? Batu of course lah boleh, pasal ada hadis. Kayu, daun kayu, batu, tisu, kertas dan seumpamanya, as long as mencukupi syarat-syarat yang saya sebut tadi. Dia mesti bersih, dia mesti menghilangkan najis, dia tidak basah, dia tidak juga dihormati. Basah tu ada perbahasan sikit sebanyak. Sebagai ulama, basah pun tak apa, as long as dia membersihkan. Baik, macam nak kita berak lah, najis dia kita lap dengan tisu basah, tak guna air, tak ada masalah, as long as hilang warna, bau dan rasanya, maka okey. Kita sendiri pun boleh, no problem, tapi kita tak buat lah ya. Melainkan kalau kita, ataupun kalau orang tu uzur, nak basuh air, dah terbaring atas tilam, nak bawa pergi tandas, macam mana? Kena lap lah. Habis tu nak lap macam mana? Dengan tisu basah. Kemudian lap dengan tisu yang okey sikit. Kerana tisu ni kan, pasal tisu basah tu dia ada chemical, dia kena kena bilas lah, las tu dengan tisu yang dibasahkan dengan air mutlak yang biasa, kemudian disapu-sapukan. Itu lebih baik lah daripada semata-mata kita lap dengan tisu basah sahaja. Tapi as long as dia kalau hilang bau, hilang najis, hilang bau, hilang warna, hilang rasa, that is fine. Itu tak apa. Baik, harus qada hajat secara berdiri tetapi duduk lebih afdal. Ni pun satu isu jugalah yang kadang-kadang kurang difahami oleh kita. Kadang-kadang kurang juga disampaikan dengan cara yang betul ataupun dengan cara yang paling baik sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sisi majoriti, harus qada hajat secara berdiri tapi duduk lebih afdal. Apa maksudnya? Maksudnya ialah bila kita qada hajat secara duduk, itu adalah yang terbaik kerana dia ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi tidak qada hajat, kencing baik, berak baik, melainkan secara duduk. Dan ini jelas umpama yang dinyatakan oleh Aisyah, diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah. Kata beliau, man haddatsakum anna nabi bala qa'iman la tusaddiqu fa innahu ma bala illa jalisan. Kata Aisyah, kalau siapa-siapa beritahu kamu Nabi kencing berdiri, maka kamu jangan percaya. La tusaddiqu, jangan kata dia betul. Tak betul tu, jangan percaya dia. Fa innahu ma bala illa jalisan. Nabi tidak pernah kencing melainkan secara duduk. Itu kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan banyak lagi nanas yang menunjukkan bahawa Nabi dan para sahabatnya qada hajat secara duduk. Jadi duduk tu lebih afdal. Nampak? Ada riwayat Nabi SAW juga kencing berdiri. Juga termuat dalam Sahih Bukhari atau Muslim daripada Huzaifah, di mana katanya atan Nabi subata qaumin fabala qa'iman kama yabulu ahadukum. Nabi SAW pernah mendatangi satu tempat timbunan sampah sesuatu kaum, lalu Nabi kencing secara berdiri. Seumpama kamu kencing, kata Huzaifah radhiyallahu taala anhu. Dan mungkin lagi ada hadis-hadis yang lain, sebagainya sahih, sebagainya tidak sahih. Ada riwayat dalam Ad-Darqutni daripada Abi Hurairah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yabulu qa'iman li'illatin fi ma'badihi. Nabi sallallahu kencing berdiri kerana ada penyakit di lututnya. Dan ada lagi nana yang lain, tapi itu tidak sahih. Yang sahih ialah hadis Huzaifah dengan beberapa riwayat Nabi SAW memang kencing berdiri tanpa sebarang keuzuran. Sebab itu menggabungkan hadis-hadis berkenaan, para fuqaha especially dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kira kata hero mazhab Syafi'i yang terkemudianlah,
Dia kata kencing cara berdiri adalah harus, tapi duduk adalah lebih afdal. Nampak? Kerana Nabi SAW tidak melakukan suatu perkara tanpa keuzuran, melainkan libayanil jawaz, untuk menunjukkan ia adalah harus. Tapi kita tidak nafi, sebagai ulama kata tanpa keuzuran makruh. Dan sekiranya itu ramai juga ulama yang kata makruh. Hatta bila kita belajar buku-buku fiqh, terutama mazhab Syafi'i, kebiasaannya mereka akan memakruhkan kencing secara berdiri tanpa keuzuran, terutama jika dia dirutinkan. Asal kencing je berdiri, asal kencing je berdiri, asal berdiri je kencing, tak ada masalah apa pun, dia kata makruh. Dan itu majoriti lah setahu saya, ulama-ulama Syafi'i. Tapi sebagian kata harus, pasal Nabi buat tanpa ilah. Dan itu pendapat Al-Imam Ibn Hajar, dia kata harus, tidak makruh lah. Tapi duduk lebih baik. Al-baulu, dia kata aksar ahwali Rasulillah al-baulu anqu'ud. Anna Nabi SAW bala jalisan li bayanil jawaz, wa anna aksar ahwalihi al-baulu anqu'ud. Nabi SAW buat tanpa keuzuran, nak tunjukkan benda tu harus, tapi tak dinafikan. Dia kata yang terbaik ialah seumpama dilakukan oleh Nabi, sebagai besar daripada keadaannya dia tidak kencing melainkan dalam keadaan berdiri. Kencing lah, kalau berak nak berdiri susah lah. Ini kencing ya. Nampak? Jadi macam mana kita nak buat? Kencing duduk sebaik-baiknya, tapi sekali-sekala berdiri saya ingat tidak ada masalah. Kalau dirutinkan makruh, kerana dia tidak sunnah. Dan kalau kita meninggalkan sunnah, di sisi majoriti memang makruh, jika kalau tak ada apa-apa keuzuran. Jadi kita kalau boleh jangan berdirilah. Tapi ada setengah-setengah tandas tu kadang-kadang perlu untuk kita berdiri, maka itu tidak ada masalah. Sebab kalau uzur tak apa. Uzur ni boleh jadi penyakit. Uzur juga boleh jadi memang kita tak boleh duduk lah. Tandas tu memang tak boleh duduk kan. Kadang-kadang mangkuk dia tu memang mangkuk duduk, tapi tak boleh nak duduk. Mangkuk dia terlalu kotor atau seumpamanya yang perlu kita berdiri, maka kita berdiri. Ataupun bila kita kencing berdiri, bila kita kencing duduk, ada perkara-perkara lain yang boleh menyusahkan atau seumpama, maka tidak ada kemakruhan. Tapi kalau boleh duduk, tak ada apa masalah, kita berdiri dalam keadaan merutinkannya, maka saya kira lebih baik kita digalakkan. Tapi haram tidak sama sekali, dan tidak ada ancaman-ancaman dalam syarak kepada orang yang kencing berdiri walaupun dia merutinkannya. Paling tinggi pun makruh saja kan. Sebab itu larangan-larangan dan ancaman-ancaman yang bersabit dengan azab dan seumpamanya yang melibatkan kencing berdiri tidak benar sama sekali. Kalau ada hadis sekalipun, hadis itu tidak sahih, malah terlalu dhaif dan ada yang palsu. Seumpama dulu pernahlah 2-3 tahun lepas, ada seorang ustaz lah, dia kata seorang sahabat Nabi diazab kerana kencing berdiri. Betul? Tak pernah dengar? Saya kira tidak benar sama sekali. Pertama, hadis itu hadis yang terlalu dhaif, dan sebagian riwayatnya adalah palsu. Yang kedua, tidak ada dalam mana-mana buku fiqh ataupun ulama tidak mengharamkan kencing berdiri. Macam mana boleh jadi ancaman seumpama itu? Jika dia mendalami sikit je fiqh dalam bab qada hajat, nescaya dia tidak akan menggunakan cerita berkenaan. Terutama sahabat itu adalah sahabat yang amat agung, amat besar sekali. Kematiannya terbuka pintu langit diiringi oleh 70,000 malaikat menurut dalam hadis sahih Bukhari, dan tak mungkin dia diazab oleh Allah hanya kerana dia kencing berdiri. Tak mungkin. Very impossible. Nampak? Baik. Dan saya dulu pun ramai orang tanya, pergi sana tanya, pergi sini tanya. Pasal sahabat, ada sahabat Nabi diazab kerana kencing berdiri. Tidak sahih. Allah Ta'ala alam. Banyaklah ustaz-ustaz lain yang agak arif dalam hak ehwal fiqh dan hadis ini komen ceramah beliau lah. Sebenarnya tidak benar. Cuma itulah, kalau kencing berdiri ni, pertama dia kadang-kadang boleh meruci, jadi kena ingatlah. Tapi haram tu tidak sama sekali. Baik. Digalakkan menutup kepala. Ada hadis yang diriwayatkan
daripada Aisyah dalam Sunan Abi Dawud, kana Nabi idza macam mana hadis tu, Nabi SAW bila dia qada hajat ghatta ra'sahu. Kana Nabi idza dakhala al-khala ratta ra'sahu. Nabi SAW bila dia masuk ke dalam tandas dia menutupi kepalanya. Maka majoriti ulama menggalakkan kita menutupi kepala. Walaupun tidak ada hadis yang sahih, tapi amat maklum dan saya telah jelaskan pada peringkat awal. Adab qada hajat. Bila sebut adab ni, dia merangkumi sunnah yang sahih, dia merangkumi hadis juga yang dhaif juga. Bahkan kalau ada adat-adat kebiasaan yang tidak ada kaitan dengan syarak, tapi dia amalan setempat yang bagus untuk diamalkan, maka dia termasuk perkara yang digalakkan. Sebab tu kita panggil adab. Ulama tak kata sunnah qada hajat. Kalau sunnah qada hajat, hak sahih-sahih sajalah. Kan? Hak tak sahih tak boleh kata sunnah. Jadi peristilahan itu amat bagus. Dia kata adab qada al-hajat. Adab qada hajat. Bila sebut adab ni, dia merangkumi hadis yang sahih. Sunnah dia merangkumi hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Dia bukan sunnah tapi masih hadis, boleh kita amalkan. Dan dia juga merangkumi uruf, adat-adat setempat yang sesuai untuk diamalkan, walaupun dia tidak ada hubung kait yang langsung dengan nah syarak, tak apa. Sebab tu kita kata adab. Dan banyak juga hal-hal yang lain ulama tak kata sunnah, dia kata adab. Adab qada hajat, adab masuk masjid, adab makan. Kan? Pasal apa dia kata adab makan? Kalau dia kata sunnah makan, sunanul akli, tuan-tuan tak boleh baca doa lah. Pasal tidak ada nas yang sahih bersabit dengan doa makan. Tak boleh baca doa kita. Tapi sebab adabul akli wasyurbi, adab makan dan minum. Jadi dia merangkumi dan konteksnya tu agak luas. Jadi mudahlah kita untuk beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi boleh tutup kepala. Abu Bakar As-Siddiq dalam Musannaf Ibn Abi Shaybah, riwayat itu sahih, tapi dia bukan Nabi lah. Abu Bakar ni sahabat Nabi. Apa-apa yang dilakukan oleh para sahabat, jika tidak ada sokongan daripada tidak ada riwayat Nabi melakukan, tapi ada riwayat sahabat melakukan dan disandarkan kepada syarak, boleh kita amalkan. Semua kita tak boleh kata dia sunnah Nabi lah. Kita kata dia sunnah para sahabat. Mana boleh digalakkan juga. Sebab itu sebagian para ulama, jika dia kata digalakkan menutupi kepala, dia tidak ambil hadis Nabi. Pasal hadis Nabi tidak sahih. Tapi dia ambil athar, hadis-hadis yang dilakukan oleh para sahabat. Antaranya ialah Abu Bakar As-Siddiq, kerana beliau juga memasuki tandas ataupun dia mengqada hajatnya dalam keadaan kepalanya ditutupi. Dan bila ditanya kenapa kamu tutup kepala, dia kata aku malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kepala dia tutup. Sebab itu kalau kita lihat dalam buku-buku fiqh, hatta Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dalam sebahagian buku fiqh beliau termasuk dalam Ihya, dia menggalakkan kita menutupi kepala. Dan sekiranya mana-mana ulama pun tutup kepala dia kira amat digalakkan. Tapi kalau tidak tutup kepala, tidak makruh sama sekali, haram jauh sekali, tak ada. Tapi kalau tutup kepala itu lebih baik. Tapi dia bukan sunnah Nabi, tapi digalakkan. Sebab itu tuan-tuan boleh tengok, ada saya tulis disunnahkan, ada saya tulis digalakkan. Pengistilahan memainkan peranan dalam fiqh. Bagi orang yang ada latar belakang fiqh lah, kadang-kadang diguna sunnah, kadang-kadang diguna digalakkan, kadang-kadang diguna perkataan-perkataan itu, istilah ni main peranan. Ada saya tulis sunnah, ada saya tulis digalakkan. Kalau saya sebut sunnah tu, makna tak ada khilaf lah tu. Ada hadis yang sahih disepakati oleh para ulama atau sekurang-kurangnya majoriti. Tapi kalau saya kata digalakkan, mana di situ mungkin ada hadis yang sahih, mungkin tidak ada. Yang disunahkan itu digalakkan. Tapi yang tidak semua yang digalakkan itu sunnah. Kena faham. Disunahkan tidak mengangkat kain melainkan ketika duduk. Ada banyak hadisnya, antara hadis Ibnu Umar la sunnah Abi Daud. Kana Nabi la yarfa' siyabahu. Nabi SAW tidak mengangkat kainnya melainkan ketika dia duduk. Macam mana hadis tu? Kerana Nabi la yarfa' siyabahu hatta yadnu minal ard. Nabi bila nak qada hajat, dia pergi jauh meninggalkan sahabatnya, dan bila dah tempat dia nak qada hajat baru dia angkat kain. Makruh dalam lubang. Ini disepakati oleh para ulama. Tak boleh kencing atau berak di dalam lubang, melainkan lubang yang kita gali sendiri. Tu tak apa. Kita zaman kecil-kecil dulu kan.
Saya sendiri pun zaman kecil dulu tandas ada, tapi suka berak dalam semua. Pasal kat situ seronok. Kok tuan-tuan dulu pernah duduk kampung tahulah kan. Kan. Kadang-kadang orang tua kita, saya masa sekolah rendah, orang tua dah gali siap-siap dah. Belakang rumah saya tu semua dia dah gali lubang siap-siap. Kadang-kadang kita pergi buang najis dalam lubang tu tak kambus-kambus. Esok berak situ lagi, esok berak situ lagi. Dah 3-4 hari berak, nenek kita pergi kambuskan, dia gali yang lain pula. Kadang-kadang bukan dalam semak, tuan-tuan, sebelah rumah je. Saya ingat saya kecil-kecil sebelah rumah yang tua gali pagi-pagi. Dia tahu anak dia pagi-pagi nak pergi sekolah jam 1 jam 2 berak. Dia gali. Tak apa, itu lubang juga, tapi bukan lubang yang dimaksudkan oleh syarak. Yang dimaksudkan oleh syarak lubang ini ialah al-juhur. Itulah lubang-lubang yang kita bukan yang kita gali, yang dah sedia ada. Yang ditakuti ia adalah lubang-lubang haiwan. Dan sebahagian lubang juga diduduki oleh para jin. Jadi amat-amat digalakkan. Hatta Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sarjas, ada dalam Sunan Abi Daud, dalam sunan mana lagi, dia menyatakan bahawa Nabi SAW melarang kita kencing dalam lubang. Nahan Nabi ayyubal fil juhri. Nabi larang kencing dalam lubang. Kalau kencing larang, berak of course lebih-lebih lagi dilarang lah. Asal-asal larangan itu haram. Walaupun sebagian ulama ada yang kata makruh, tapi sekiranya sebagian lain mengharamkan, dan itu adalah yang paling tepat, kerana asal-asal larangan itu adalah haram. Dalam lubang jangan sekali-kali. Tapi orang kata ada kencing dalam lubang, balik dia punya alat tu jadi kembang, jadi besar, tu saya tak tahulah, mungkin ada kan. Dah pergi kencing tempat tinggal kawan tu, dia marah, dia pun pergi gigit kat situ, jadi bengkak kan. Wallahu ta'ala alam. Tapi amat-amat dia larang. Maka dia ditanya, fama balul juhri, pasal apa tak boleh dalam lubang? Nabi kata, masakinul jin, dia adalah rumah para jin. Pasal jin ni dia duduk macam-macam. Dia duduk dalam rumah kita, dia duduk dalam tubuh badan kita, dia duduk dalam lubang, dia macam-macam. Sebab dia makhluk macam kita juga. Kita pun duduk macam-macam. Duduk dalam rumah, duduk dalam apartmen, duduk dalam kondo, duduk dalam flat, duduk dalam macam-macam rumah teres, duduk kan. Dia macam tu juga. Dia macam-macam tempat dia duduk. Wajib menutupi diri ketika qada hajat. Qada hajat ni ada dua lah. Pertama kencing, kedua berak. Berak sepakat para ulama mesti atau wajib menutupi diri. Dia panggil wujubut tasattur inda al-ghaid. Wajib menutupi diri ketika berak. Apa maksud wajib menutupi diri? Maksudnya ketika kita berak, orang lain tak boleh tengok kita walaupun dia tidak nampak aurat. Kita nak masuk tandas kan, pintu tandas kita tutup separuh atau tak tutup langsung. Ketika kita berak, anak kita nampak kita tapi tak nampak aurat kita kan. Kain kita tu tak kat lutut, tak nampak dia berak kita, tapi dia nampaklah bapak aku duduk berak tu. Haram. Kerana menutupi diri ketika qada hajat, ketika berak ni adalah wajib. Sepakat para ulama. Adapun kencing, sebahagian kata wajib juga menutupi diri, dan sebahagian kata tidak wajib menutupi diri. Maksudnya boleh kita kencing lah kadang orang lihat kita kencing, as long as dia tak lihat aurat kita. Dan itu sebahagian ulama, antaranya Al-Imam Ibn Hajar tak silap berpandangan sedemikian. Kenapa? Merujuk pada hadis Huzaifah tadi. Kalau saya baca tadi, Nabi kencing di timbunan sampah sesuatu kaum tu, di mana Nabi kencing sahabat melihatnya. Dan bila sahabat melihat, sahabat nak beralih, Nabi kata jangan berlari. Nabi panggil Huzaifah mari dekat. Dia pun duduk di sebelah Nabi dalam keadaan Nabi kencing cara berdiri. Jadi dia melihat badan Nabi tapi tak lihat aurat Nabi. Nampak? Tapi janganlah asal kencing je orang tengok, asal kencing je orang tengok, asal orang tengok je kencing. Mana orang tengok sekali-sekala, that is fine lah. As long as orang tak lihat aurat kita. Tapi tidak bermakna kita boleh kencing di hadapan-hadapan orang kalau kita tengok macam mana. Terutama kita pergi di pasar-pasar raya, kita pergi di mana-mana tempat ada tempat kencing berdiri orang lelaki, betul? Kalau boleh janganlah kencing di situ. Kencinglah tempat kencing yang baik kat dalam. Walaupun as long as orang tak lihat aurat kita, itu bagus. Tapi dia tak termasuk dalam adab Islam. Nabi pun tidaklah selalu melakukannya. Itulah satu-satu hadis yang menunjukkan Nabi kencing orang lain tengok. Walaupun ulama kata harus
Dan tidak wajib menutupi diri, tapi sebaik-baiknya mereka masih berkata menutupi diri dalam kedua-duanya. Berak, kencing itu lebih baik. Cuma had hukum itu berak wajib. Sepakat para ulama, kencing tak wajib. Di sisi sebahagian wajib, di sisi sebahagian yang lain. Nampak? Isyak kena berhenti ni. Tu saya laju sikit boleh follow ke? Saya malam semalam pun dekat Sungai Buloh, laju ustaz dia kata. Dah tu isyak nak kena berhenti. Express lah sikit, tapi boleh follow boleh je boleh faham. Walaupun saya baca hadis-hadis Nabi, saya baca nas tu nak bagi, sebab setiap hukum mesti ada sandarannya. Dan kita kalau belajar fiqh tak dengar hadis tak puas. Saya mengajar pun tak puas. Kalau nak mengajar semata-mata hukum, sebenarnya saya tak perlu hurai, tuan-tuan baca pun dah faham. Tapi dia kerana setiap hukum mesti ada sandarannya, dan memang bukan saya nak suruh tuan-tuan ingat pun. Tapi itu cara kita belajar. Di samping kita menghuraikan, kita sebutlah satu perkara satu hadis, satu perkara satu hadis, mesti. Tak adalah saya baca semua hadis, tuan-tuan. Okey, habislah kita bab qada hajat. Mungkin saya ada tertinggal di mana-mana ataupun ada kemusykilan yang tuan-tuan nak tanya saya. Dan kita perlu ingat bahawa qada hajat adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. As long as kita buat mengikut apa yang telah kita pelajari, kerana ia disyariatkan, dia disunahkan, dan dia telah termasuk dalam perkara yang berpahala lah jika kita melakukannya. Ya. Oh, tertinggal. Boleh tertinggal ya saya. Disunatkan mengangkat kaki kanan ketika qada hajat. Baik, ketika kita qada hajat, sebenarnya bukan disunatkan, digalakkan tu. Tu saya tersalah tulis tu. Dalam buku-buku fiqh ditulis yustahabbu, digalakkan. Raf'ur rijlil yamin, apa nama, inda qada'il hajat. Disunatkan mengangkat kaki kanan ketika qada hajat. Hatta al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Al-Wasit juga menyatakan sedemikian, yustahabbu, dan sekian sebagai ulama Syafi'iyah yang lain lah. Dan sekian majoriti juga ulama menggalakkan, kerana ada hadis yang diriwayatkan daripada Suraqah dalam Sunan Abi Daud. Tapi dia kerana ulama-ulama hadis ada mengkritik hadis itu dan menyatakan dia tidak sahih, termasuk Al-Imam An-Nawawi, ulama besar kita. Katanya hadis Suraqah hadis yang tidak sahih, tidak sahih, dan dia dhaif lah. Walau bagaimanapun mereka masih digalakkan mengangkat kaki kanan ketika qada hajat di atas hadis itu. Dan macam-macamlah ilah yang disebut oleh para ulama, antaranya memudahkan aliran najis. Ada sebahagian orang dalam hal ehwal perubatan dia kata bagus untuk usus, dan macam-macam. Saya tak pastilah yang itu, tapi dia digalakkan. Apa maksudnya? Orang kata duduk tinggung, angkat ke kanan tu, jadi badan tu jadi menyengit sikit. Ada seorang ustaz di Penang ke tu, dia ada teknik-teknik dia, saya tak tahulah, tapi dia ajar teknik-teknik dia. Bila duduk tu dia suruh peluk lutut ke macam mana, wallahu taala alam. Tapi yang kita tahu, mengangkat kaki kanan itu digalakkan, dan mudah-mudahan berpahala dan ada manfaat yang baik dari sudut perubatan, mudah-mudahan. Saya pun qada hajat berak, saya angkat kaki kanan. Nampak? Sementara kalau dua-dua tak terangkat, saya pinggang sakit. Kena angkat sebelah. Daripada saya angkat kaki kiri, baik saya angkat kaki kanan. Nampak? Boleh je ya? Oh, tertinggal yang itu ya. Ada nak tanya apa lagi? Bab qada hajat. Bismillah. Ada soalan? Isyak 8.35 8 apa isyak? Seminit lagi? Tak boleh, saya tak boleh masuk tajuk baru lah. Bab fitrah insya-Allah taala kita akan masuk minggu depan, bulan depan. Dan dia satu bab yang menarik juga sebenarnya. Kerana ia meliputi sunnah-sunnah Nabi SAW yang ada pada badan kita. Pasal apa nota saya ni? Tak ada kecing. Makruh itu dah sebut kan? Adalah dalam makruh tu. Makruh qada hajat haram
Ni ada haram di tengah jalan, di bawah teduhan dan punca air. Dulu kita dah sebut. Bawah pokok tidak haram selagi mana pokok itu tidak dijadikan teduhan oleh orang lain. Boleh. Maknanya kita tahu tempat tu tidak dijadikan teduhan orang, maka harus. Tapi kalau tempat tu dijadikan teduhan, pokok ke, pondok ke, apa ke, kalau tempat tu orang duduk berteduh di situ, tak boleh. Sama juga di laluan-laluan orang, di tengah-tengah jalan, itu semua tidak boleh. Sementara kalau kita nak khianat orang, ada setengah orang dia nak khianat orang, dia berak di tengah-tengah. Kalau dia tu meniaga, dia berak kat kedai kawan tu, ataupun dia berak tempat lain, najis dia, jahat betul. Saya pun terkena. Kereta saya, satu kereta kena lesen dengan najis. Kan? Yalah, kita dulu pengurusi surau. Saya di tempat saya dululah. Saya pengurusi surau dua sesi lah. Tapi sebab saya dah pindah 2-3 tahun lepas, saya dah tak jadi pengurusi. Kita juga LJK penduduk. Kan? Orang kanan pengurusi saya ni. Jadi kita pun agresif juga. Pengurusi yang agresif, saya tak agresif mana. Jadi pengurusi kena, saya pun kena. Orang lesen najis tu dekat kereta saya. Masa saya pakai Honda CR-V dulu lah, Honda CR-V dah jual lah. Pagi tu lepas sampai subuh saya naik, kemudian saya turun, bila dah terang sikit saya turun. Hari Sabtu ke Ahad, hari cuti lah, tak ada kuliah lah pagi tu. Saya turun, saya tengok lalat penuh di kereta saya. Daripada jauh saya nampak lalat. Banyak lalat keliling kereta. Pelik kereta aku ni, lalat ke lebah ni? Lebah ke lalat? Tengok najis, keliling najis. Dekat cermin depan, cermin belakang. Ini bukan seorang berak ni ramai berak ni. Berjemaah kot. Di side, di pemegang tangan pun berak juga. Dia tak nak saya, dia kata, yalah, nak bagi saya susah nak masuk kereta kan. Pemegang tangan dia berak juga. Dia lesen tai. Depan dua-dua, belakang satu. Kiri kanan macam tu. Ada satu je dia tak lesen. Itu saya masuk. Saya pun masuk cepat-cepat pergi ke car wash. Car wash pun tak nak basuh kereta saya. Macam tu. Saya kata basuh-basuh, dia pun basuh-basuh. Dah siap basuh apa semua, dia punya tokek bangla tu lah. Saya sudah sakit lah, dia kata basuh dia punya kereta. Saya mesti mau pergi hospital lah. Saya pun bagi dah lebih sikit kan. Itu khianat dah tu, najis. Najis orang tuan-tuan, bukan najis lain. Tak tahulah dia apa tu. Itu tak boleh orang kata apa? Tak boleh. Ada soalan lain? Tak ada tak ada, insya-Allah taala. 40 minit lah. 45 minit sekejap tuan-tuan. Dan saya mungkin agak laju lah ya. Tapi tuan-tuan boleh follow okey lah tu. Tak adalah berat sangat insya-Allah taala. Jadi mudah-mudahan kita ada dapat sikit sebanyak manfaat pada kali ini. Dan insya-Allah taala next nanti kita akan sambunglah bab al-fitrah. Bab fitrah. Dan fitrah ni ada banyak maksud, ada banyak ayat Quran, dan ada beberapa bab yang kecil, dan ada satu bab yang menarik juga untuk kita kongsikan ya, mudah-mudahan. Aku liqauli azza walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis belajar kita dengan tasbih kafarah dan surah Nas. Boleh. Haji tu tak mari ya? Haji siapa? Haji ada